Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi. Pada hari ini kita sambung lagi perbincangan kita yang seterusnya pada topik yang seterusnya ataupun topik yang terakhir, iaitu topik ke-9 dan ke-10 berkaitan tentang elemen pengurusan Islam. Okey, sebelum itu kita lihat dulu berkaitan tentang pengenalan elemen pengurusan Islam ini sendiri. Kalau kita lihat pengurusan, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan? Maybe pada awal-awal pengajaran ataupun bab 1 kita dah tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan pengurusan, tetapi hari ini kita cuba untuk recall semulalah, kita revise semula berkaitan tentang tajuk pengurusan itu sendiri. Okey, maksud pengurusan ialah suatu seni bagi melaksanakan proses kerja yang terancang dan sistematik. Justru sebuah pengurusan dia memerlukan beberapa elemen tertentulah bagi memastikan hal-hal orang cakap hal-hal yang berada di dalam organisasi itu dapat dilaksanakan dengan baiklah. So nanti kita akan lihat ada 4 elemen yang ditekankan dalam pengurusan Islam ini sendirilah. Okey, kita lihat pula pandangan daripada orang cakap cendekiawan ataupun ahli-ahli dalam pengurusan. Menurut James F. Stoner dan Charles Winkel, elemen-elemen pengurusan ini terbahagi kepada 4 elemen lah. Ini memang kita tahu. Siapa yang student-student yang belajar tentang pengurusan, dia telah masak dan tahulah berkaitan topik dan tajuk ini. Okey, iaitu pertama merancang, dan kedua mengorganisasi, ketiga memimpin dan keempat mengawal. Okey, ini adalah 4 elemen yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey, dan seterusnya kita lihat, maka kita akan lihatlah keempat-empat elemen pengurusan ini melalui perspektif Islam lah. Sebab kita yakin dari sudut kita tahu elemen itu digunakan juga macam merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal itu juga digunakan di dalam sistem pengurusan konvensional. Dan dalam Islam pun menggunakan keempat-empat elemen ini, tetapi kita akan lihatlah mesti ada perbezaan antara elemen pengurusan konvensional dan juga elemen pengurusan Islam. Dan apakah yang ditekankan dalam elemen-elemen pengurusan Islam ini sendiri. Okey. Seterusnya, ini adalah elemen pengurusan Islam, iaitu at-takhtid, at-tanzim, al-wiqayah dan juga al-qiyadah. Nanti kita akan tahu apakah maksud-maksud keempat elemen-elemen ini. Ini memang daripada bahasa Arab lah, tapi kalau kita tengok nanti seperti mana yang saya katakan tadi, dia ada proses mengorganisasi, merancang, mengawal kan, dan kepimpinan. Itu semua termasuklah dalam at-takhtid, at-tanzim, al-qiyadah dan juga al-wiqayah. Okey, seterusnya kita lihat. Okey. Ini adalah antara ayat Al-Quran lah berkaitan tentang sistem pengurusan Islam itu sendirilah. Okey, kalau kita lihat dalam surah Yusuf ada menyebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Okey, di situ yang bermaksud berfirman, Allah Subhanahu berfirman, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tanam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makanan. Dalam ayat ini tadi kita boleh lihatlah bahwasanya dia pun telah menekankan dalam kita melakukan sesuatu lah, kita perlu ada satu sistem pengurusan yang sistematik. Okey, dan dalam Saidina Ali pun pernah kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Maksudnya di sini apa? Dalam setiap perancangan, contohnya kita nak buat satu perancangan itu, perlulah perancangan itu tersusun. Di sini pun Saidina Ali telah berkata bahwasanya apabila kebaikan itu sendiri, perkara-perkara baik kita tidak susun dengan baik, kita akan kalah dengan kebatilan yang disusun oleh orang-orang yang contohnya orang-orang kafir kan. Kita nampaklah sekarang ni bagaimana orang cakap penyusunan yang terbaik lah dalam Islam. So itu yang kita nak tengok, elemen-elemen yang ada dalam Islam ini sendiri.
Okey, kita lihat kepada elemen yang pertama iaitu at-takhtid. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan at-takhtid ini? At-takhtid ni lebih mudah untuk kita faham adalah disebut sebagai perancangan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perancangan dalam sesebuah organisasi itu? Okey, perancangan ini adalah proses yang berterusan dan ia adalah proses awal dalam sesebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Yang mana ia melibatkan apa? Ia melibatkan usaha-usaha untuk menetapkan matlamat dan juga cara untuk mencapainya. Okey, so kita tahu dalam kita nak buat sesuatu, first kali apa yang kita buat, kita mesti ada perancangan. Kalau tidak ada perancangan, di situ akan berlakunya orang cakap sistem mencacah marbah, and then kita tak dapat hasil yang baik kan. Okey. Dan dalam perancangan tersebut, kita perlu mengambil kira beberapa proses yang penting lah. Okey, yang pertama di sini disebut mengenal pasti sumber yang ada. Sumber di sini adalah sumber apa? Bukan sahaja sumber manusia, sumber kewangan pun mesti dilihat juga. Okey, untuk yang seterusnya kita haruslah menetapkan falsafah dan prinsip organisasi. Dalam sebuah organisasi, kita harus ada falsafah dan prinsip organisasi. Barulah organisasi itu berjalan dengan baik dan ada arah tuju. Contohlah dalam sebuah organisasi itu meletakkan bahawasanya prinsip organisasi itu adalah keadilan. Menjalankan tanggungjawab dengan baik. So, apabila ada satu prinsip ataupun falsafah yang dipegang di dalam sebuah organisasi, mereka akan menuju kepada prinsip dan falsafah tersebut. Okey. Seterusnya, kepada kebiasaannya perlulah ada penentuan matlamat dan objektif organisasi dan perlu juga menentukan garis panduan untuk mencapai objektif itu sendiri dan perlu kita melihat jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai objektif tersebut. Dia kan kita akan belajar nanti, kita akan tengok jangka waktu masa panjang dan juga jangka waktu masa pendek. So, contohlah dalam organisasi kita ada visi dan misi kan. Okey, so sejauh mana kita nak, berapa lama kita nak capai visi dan misi dalam organisasi itu pun kena ditentukan. Okey, seterusnya perlulah ada kegiatan organisasi yang mana di sini setiap jabatan ataupun setiap ahli-ahli ke pekerja-pekerja di dalam organisasi itu mempunyai fungsi masing-masing untuk menjalankan dan memperhaluskan sistem perancangan yang ada di dalam organisasi tersebut. Kerana jika kita dah ada falsafah, kita dah ada visi dan misi, kita dah ada objektif, tetapi kalau sumber manusia itu tidak digerakkan dengan baik dan tidak ada penyelarasan kerja antara jabatan dengan jabatan yang lain, itu pun akan mengganggu perancangan dalam sistem pekerjaan sesebuah organisasi itu. Okey, seterusnya kita lihat kenapa pentingnya perancangan ini. Okey, perancangan ni sangat pentinglah. Ini bukan sahaja kita cakap dalam organisasi, kita boleh juga ambil apa orang cakap manfaat daripada apa yang saya bincangkan ini untuk diri kita sendirilah. Okey, bagaimana kita menguruskan diri kita, bagaimana kita menguruskan orang cakap waktu pembelajaran kita kan. So ini juga boleh diambil sebagai salah satu orang cakap pengajaran lah kepada kita. Okey, dan kita kembali balik, apakah kepentingan perancangan ni dalam sebuah organisasi? Yang pertama sekali untuk menggerakkan organisasi tersebut. Seperti mana yang saya cakap tadi, bila sebuah organisasi ataupun satu kepimpinan itu ataupun ialah kumpulan itu tidak ada satu perancangan yang jelas, maka akan berlakunya kepincanganlah dalam pengurusan organisasi tersebut. Okey, seterusnya persediaan menggunakan sumber organisasi. Di sini pun kita nampak itu antara kepentingannya. Apabila kita ada buat rancangan, kita dah tahu berapa sumber manusia yang perlu digunakan dalam perancangan kita ni, berapa sumber kewangan yang kita perlu keluarkan, apa yang perlu kita sediakan, contohnya latihan apa tu semua kan, dalam sebuah organisasi lah. Dan seterusnya dapat mengawasi pelaksanaan macam saya tadi cakap tadi. Okey, kita dah ada visi misi kita dah ada orang cakap apa? Tadi apa yang saya cakap tadi tu dekat ni?
kita dah ada orang cakap kayu ukur kita sendiri, kita dah tahu jangka waktu kita, itu juga boleh menjadi satu plan monitoring kepada organisasi itu sendiri. Okey, seterusnya menyelaras kegiatan organisasi seperti biasa, mengenal pasti masalah dan isu yang timbul. Ini sangat penting. Sebab daripada perancangan itulah kita boleh tahu, oh contohnya kita buat satu perancangan khas lah kan untuk pembangunan organisasi kita ataupun untuk mendapatkan satu projek. Projek lah contohnya. So kita dah rancang cantik kan. And then dalam perjalanan perancangan itu, dalam perjalanan projek itu, mesti ada masalah dan isu yang timbul. Apabila kita ada perancangan yang rapi, perancangan yang tersusun mengikut apa yang telah kita bincangkan, maka kita boleh tahu apakah isu-isu yang timbul, apakah masalah-masalah yang timbul, dan daripada situ kita tahu bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ataupun isu-isu yang timbul tadi di dalam organisasi kita. Okey, seterusnya perancangan ini juga adalah menjadi satu SWOT analisis lah kepada organisasi. Kita biasa dengarkan kalau dalam student-student pengurusan, maybe dia dah familiar dengan perkataan SWOT kan. Benda-benda inilah apa yang dimaksudkan dengan SWOT ini adalah kita boleh tahu apakah kekuatan, kelemahan, peluang dan juga cabaran kita dalam menguruskan sesebuah organisasi tersebut. Okey, yang terakhir sekali adalah membuat unjuran untuk masa hadapan. Itu yang masa saya cakap tadi. Kita perlu ada matlamat ataupun objektif jangka pendek dan juga objektif jangka panjang. Daripada situ kita dah boleh unjur dah, kita boleh kira dah mana yang perlu kita dahulukan dulu, mana yang tidak perlu kita dahulukan dulu. Di situ kita dah boleh nampak, dan apabila kita dah ada unjuran ini, kita ada objektif yang jelas ataupun perancangan yang jelas, maka mudah untuk pekerja-pekerja kita ataupun sumber manusia itu sendiri bergerak dengan baik. Okey, sebab diorang terpandulah dengan perancangan yang organisasi telah sediakan. Okey, seterusnya kita lihat tadi kita dah tengok. Okey, sekarang kita tengok pula apakah ciri perancangan yang terbaik. Okey, dia ada 3 ciri perancangan yang baik yang boleh kita laksanakan dalam sebuah organisasi ataupun kehidupan kita seharian lah. Tapi sebenarnya banyak lagi. Cuma saya ambil 3 sajalah ciri di sini. Okey, yang pertama, ia berorientasikan masa hadapan dan bukan pencapaian terdahulu sahaja. Macam contohnya lah kan, kita nampak kita dah berjaya dalam satu projek tu. So kita berpandukan yang itu sahaja. Bukan begitu caranya. Caranya adalah kita perlu berpandukan kepada kedua-duanya, antara pencapaian yang terdahulu dan juga apa yang kita nak pada masa hadapan. Okey, seterusnya kita memfokuskan kepada peluang dan bukan masalah ataupun cabaran yang boleh membantutkan potensi organisasi. Ini juga adalah salah satu cabaran dalam perancangan sebenarnya. Kadang kita kan kalau kita dah merancang sesuatu itu, kita rasa macam susah lah, payah ni kita nak dapat projek ni. Payah ni contohnya paling dekat dalam isu kita sebagai seorang pelajar, apabila kita disuruh cari satu tajuk tesis ataupun satu tajuk kertas kerja ataupun assignment daripada lecturer kita, mudahlah. Okey, jadi pada masa itu kita rasa macam tajuk ni susah, yang ni susah lah. So kita melihat kepada masalah, kita tidak melihat kepada potensi itu, kita tidak melihat pada peluang. Sepatutnya di dalam kita membuat perancangan, first kali kita kena lihat peluang. Betul lah, memang kita ada masalah dan cabaran, tetapi kita memang tidak lari daripada masalah dan cabaran itu. Tapi first sekali untuk membuat perancangan yang baik, kita kena melihat dulu peluang. Buat dulu cara yang positif. Jangan terus kepada yang negatif. Dan kita cari peluang itu. Bukan kita tunggu dia datang lah. Okey. Seterusnya yang ketiga ataupun yang terakhir sekali, menentukan matlamat sendiri, bukan meniru atau ditentukan oleh pihak lain. Ini sangat penting bagi sesebuah organisasi yang hendak maju ke hadapan dan bersifat progresif lah dalam orang cakap
pertumbuhan organisasi itu sendiri. Contohnya lah kalau kita lihat kebanyakan organisasi begini adalah organisasi swasta lah. Bagaimana mereka ni sangat betul-betul particular, betul-betul meletakkan matlamat mereka sendiri tanpa ada meniru-niru ataupun melihat pihak lain, terutamanya contohnya dalam pembuatan produk. Yang itu kita kena tengoklah dalam sesebuah organisasi tersebut. So tidak bolehlah meniru orang lain dah buat ni, kita pun nak buat itu juga kan. Tetapi maybe lah boleh. Tapi kita ada satu inovasi ataupun penambahbaikan yang tersendiri yang mana ia bercirikan organisasi kita, yang mana orang tak lihat pun itu adalah hasil orang cakap ciplak lah daripada orang lain. Okey, itu antara ciri perancangan yang baik. Okey, kita lihat pula apakah proses-proses perancangan di dalam organisasi. Okey, proses-proses perancangan dalam organisasi ini kita boleh lihat dia ada penentuan objektif. Macam saya cakap tadi, kita perlu ada objektif jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Seterusnya, selepas ada kedua-dua objektif ini, kita perlu menganalisa persekitaran dalaman dan luaran kita. Bagaimana cara menganalisa ini? Kita boleh ambil tadi elemen SWOT itu. Kan? Elemen SWOT itu kita gunakan sebagai apa orang sebut sebagai method lah ataupun cara untuk kita melihat bagaimana perancangan kita ini berjaya ataupun tidak. Okey, dan di sini kita lihat ni analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran. Ini tadilah adalah elemen SWOT. Kita boleh aplikasikan dia dalam persekitaran dan dalaman dan luaran. Seterus itu kita perlu ada last sekali selepas kita dah buat SWOT itu, contoh kita dah ada objektif jangka masa panjang, ada objektif jangka masa pendek, and then kita dah buat SWOT pun, kita dah tahu apakah kelemahan, kekuatan dan peluang kita dalam perancangan kita itu, kita perlu ada plan tindakan. Plan tindakan ini pun sebenarnya dia tidak boleh satu, dia mesti ada plan tindakan jangka masa panjang dan juga plan tindakan jangka masa pendek. Maksudnya jangka masa pendek ni mau kepada ad hoc lah, apa kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh pekerja-pekerja kita. Tidak guna kalau kita tentukan objektif, kita dah buat analisis tetapi kita tidak ada tindakan. Dia mesti direkodkan. Perlu ada plan tindakan. Plan A, plan B, plan C. Apa yang kita berbuat? Contohnya, kita baru membangunkan sesebuah organisasi lah ataupun kita punya paling mudah contohnya restoran lah. Okey, dalam restoran kita tu kita dah buat SWOT dah semua. Kita perlu buat juga plan tindakan. Okey, bagaimana yang pertama aku nak contohnya nak mempromotkan restoran aku ni. So kita ada plan tindakan. Plan tindakan A kita buat pamphlet, B kita letakkan di Facebook. So dia adalah macam tu. So kita ada jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Okey, itu antara proses perancangan organisasi. Okey, kita lihat pula bagaimana aplikasi perancangan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Okey, kita balik jugalah kita kena baliklah kalau bila kita bercerita tentang sistem pengurusan Islam ini, tidak lain tidak bukan kita wajib kembali mengimbau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun sendiri memang telah Rasulullah telah menggunakan sistem pengurusan Islam itu. Kita ni menjadi pengikut sahajalah. Okey. Seterusnya kita lihat dulu bagaimana aplikasi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu ketetapan perancangan Rasulullah ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita contohi pada pengurusan kita zaman kini ini. Apa yang kita nak rancang itu biarlah ia selaras dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu bahawasanya apabila perancangan itu berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berpandukan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perancangan itu menjadi satu perancangan yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia akan berjalan dengan sebaiknya. Ya, kita tidak tolak, mesti ada cabaran dan juga ada halangan, tetapi ada sahaja penyelesaian yang Allah memberi kepada kita. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, namun sebagai utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kebijaksanaan berdasarkan kesesuaian masa, tempat, persekitaran umat Islam. Di sini nampak tak? Saya cakap
Walaupun semua ketetapan perancangan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi ni dia menggunakan kebijaksanaannya tu. Berdasarkan apa? Dia melihat pada masa, tengok pada tempat dan juga persekitaran umat Islam ketika itu. Okey, kita lihat ni, kalau kita lihat kepada sirah Nabi kan, kita boleh tahu dia ada fasa Mekah dan juga fasa Madinah lah, ada juga fasa penghijrahan. Nah, mungkin maybe kita akan lihatlah secara lebih lanjut selepas ini. Okey, kita lihat fasa Mekah. Penekanan kepada apa yang dibuat perancangan oleh Rasulullah masa di Mekah. Dan kita tahu masa di Mekah ini, masa Rasulullah berada di Mekah, belum ada lagi lah orang yang memeluk Islam lah selain Khadijah dan Rasulullah tu lah kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ini Rasulullah pun dia ada perancangan dia bagaimana dia mahu menarik supaya umat Islam dalam Mekah itu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perancangan yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Rasulullah memberikan penekanan kepada usaha menguatkan akidah dan ajaran Islam. Rasulullah bukan terus-terus datang pergi, jom masuk Islam. Tak macam itu. Tapi Rasulullah menguatkan dulu akidah dan memberikan ajaran Islam secara senyap-senyap dululah. Kita tahu sejarah, macam mana sejarah Nabi berdakwah di kota Mekah itu sendiri. Dan kedua adalah strategi dakwah dijalankan ada dua peringkat. Di sinilah kita tengok, oh ini strategi jangka masa panjang ni dengan jangka masa pendek. Kan kita nampak. Pada zaman Rasulullah pun dah Rasulullah buat kan. Iaitu pertama secara sulit ataupun secara sunyi-sunyi, dan yang kedua secara terang-terangan. Nabi lihat di sini kalau dia buat terus secara terang-terangan, mesti dia akan diperangi habis-habisan oleh orang di Mekah pada ketika itu, kerana di Mekah pada ketika itu belum ada lagi yang menganut Islam lah kan. So Nabi menyebarkan dakwahnya secara diam-diam dulu. Itu jangka masa pendek lah. Okey, ni dulu kan dia sebarkan dulu dakwah dia, dan Nabi sebarkan, alhamdulillah semua dah boleh dirasa ada kekuatan, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan secara terang-terangan. Ini juga adalah perancangan ataupun plan tindakan jangka masa panjang juga jangka masa pendek. Minta maaf Okey, seterusnya Rasulullah buat hijrah ke Habsyah yang mana melibatkan 80 orang lelaki dan 18 perempuan lah. Dan di situ juga terjadinya lah juga perjanjian Aqabah 1 dan 2 sebagai perintis kepada penghijrahan Nabi ke Yathrib ataupun ke Madinah. Ini antara perancangan Nabi masa fasa Mekah. Okey, seterusnya kita lihat ini antara ini boleh baca sendirilah dari surah At-Taubah ni. Saya tunjukkan saja sebagai ni. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula sambungan kepada selepas Nabi telah buat perancangan di Mekah, Nabi pun masa tu Nabi telah berhijrah kan. Nabi berhijrah ke Madinah. Apa yang Nabi buat? Dalam sini pun Madinah ni pun Nabi ada buat perancangan juga. Okey, yang mana untuk menyatukan semua umat Islam itu, okey, Nabi mendirikan satu masjid. Masjid apa? Sampai sekarang kita tahu kan, Masjid Nabawi itulah, masjid di Madinah. Yang tu sampai sekarang kalau kita lihat Dan seterusnya Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin ni siapa? Kaum Muhajirin ni orang-orang yang berhijrah lah daripada Mekah ke Madinah, dan Ansar ini adalah orang-orang yang berada di Madinah itu sendiri. Selain itu, Nabi juga telah membuat piagam Madinah. Macam kita kalau di Malaysia, piagam Madinah ni like perlembagaan lah, perlembagaan persekutuan. Okey. Okey, so Nabi buat piagam Madinah nanti untuk apa? Untuk menentukan tanggungjawab masyarakatnya yang terdiri pada pelbagai latar belakang, puak dan kabilah seperti Yahudi, iaitu menjamin keselamatan Madinah daripada ancaman luar. Okey, dan kita perlu tahu, di Madinah ini pada ketika itu bukan ada orang Islam sahaja, tetapi pelbagai latar belakang agama. Contohnya Islam, Yahudi, Nasrani, Kristian itulah, semua tu ada. Jadi bagi menyatukan ni, Nabi membuat perancangan, kita perlu ada satu piagam. Kita perlu ada satu perlembagaan lah contohnya, supaya di situ masyarakatnya akan bersatu padu dan menjaga keselamatan Madinah itu daripada ancaman-ancaman musuh luar. Dan kalau kita lihat juga, piagam ini wujud kerana ia membawa implikasi jangka masa pendek dan panjang lah.
kalau kita lihat implikasi jangka masa pendek ni supaya setiap masyarakat Madinah ini memperakui Rasulullah SAW sebagai ketua negara dan juga jangka masa panjang sebagai perangkap terhadap puak Yahudi yang selalu membuat konspirasi jahat. Antara yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini adalah menghina umat Islam yang berkiblatkan Baitul Maqdis dan membuat pekatan dengan kafir Mekah dan golongan munafik di Madinah. Kita boleh nampaklah Yahudi ni memang daripada zaman Nabi lagi memang mempunyai hasrat, mempunyai sifat yang tidak baik lah, sifat yang negatif, sifat yang jahat lah. Itu yang Nabi ikat mereka dengan piagam Madinah ini. Okey, seterusnya Nabi juga mengukuhkan ekonomi umat Islam melalui penubuhan pasar dan Baitul Mal yang berfungsi untuk mengutip zakat dan cukai dan diagihkan. Maka kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah, rakyat Madinah tu hidup dalam keadaan aman dan damai sebab diuruskan dengan cara yang baik. Nabi ada perancangan yang tersusun dan rapi. Di sini pun sebenarnya kita boleh ambil ibrah ataupun ambil pengajaran yang besar apabila kita nak melaksanakan sesuatu program ke, kita nak merencana sesuatu, orang cakap projek dalam sebuah organisasi ke kan. Ini kita boleh ambil contohlah daripada bagaimana Nabi melaksanakan perancangan ketika itu. Okey, ini saya tunjukkan saja, saya tidak baca Okey. Ini antara juga ayat-ayat Al-Quran lah dalam ni berkaitan tentang pengurusan pada zaman Nabi. Okey, kita lihat pula selepas kita melihat kepada perancangan At-Takhtid, kita lihat pula kepada At-Tanzim. Apakah yang dimaksudkan dengan At-Tanzim? At-Tanzim ini adalah dimaksudkan dengan penyusunan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan penyusunan? At-Tanzim. At-Tanzim ini dimaksudkan adalah pengorganisasian dan penyusunan. Okey, kita susunlah selepas kita dah buat perancangan, mesti kita ada orang cakap ada pengorganisasian ataupun ada penyusunan perancangan kita tersebut kan. So kita akan lihat di sini. Okey, antara contohnya adalah proses mencari, memilih dan mengambil para pekerja baru. Dalam rekrutmen ini dia termasuk dalam penyusunan lah. Apabila kita nak mencari dan memilih ataupun mengambil pekerja baru, kita ada ciri-ciri dia. Apa yang kita perlu pilihlah dalam pekerja-pekerja baru kita tersebut. Dan dalam At-Tanzim ini juga yang melibatkan sistem tugas iaitu aktiviti untuk mengurus organisasi lah, dan sistem ini memerlukan segala kemudahan dan sumber tenaga manusia dan juga alat-alat kelengkapan premis dan sebagainya. Okey, dan proses menyediakan setiap sumber sama ada sumber manusia, benda maupun kewangan pada kedudukan yang munasabah dan sesuai. Ini semua maksud At-Tanzim saya cuma bacakan dan tunjuklah. Ini antara proses-proses penyusunan ataupun dalam organisasi ataupun At-Tanzim lah dalam organisasi. Seterusnya, penyusunan segala sumber dalam bentuk kesatuan dengan cara berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. Menurut Abu Zal Al-Ghafiri juga, Abu Zal Al-Ghafiri ni pernah ditolak permintaannya. Ini antara salah contoh pada zaman Nabi. Abu Zal Al-Ghafiri ini pernah ditolak permintaannya oleh Rasulullah SAW untuk dilantik sebagai gubernur kerana terdapat kelemahan yang boleh menghalangnya menjadi ketua. Ini pun kita kena tengok macam mana cara penyusunan tu sendiri kan, kita nak memilih ketua tu. Okey. Ini menunjukkan penyusunan guna tenaga yang strategik amat penting bagi kejayaan sesebuah organisasi. Okey, itu antara maksud-maksud lah dalam At-Tanzim ini. Okey, kita lihat pula apakah kepentingan At-Tanzim. Kalau kita lihat sini banyak kepentingan At-Tanzim ini. Okey, antaranya adalah memanfaat tenaga sumber organisasi secara optimum. Kalau kita dah ada penyusunan, kita ada pengorganisasian, kita boleh tahu di mana letaknya sumber-sumber tenaga yang perlu kan. Tidak perlulah kita, orang cakap kalau kita tidak ada penyusunan, berlakunya pembaziran dari sudut sumber tenaga manusia, pembaziran dari sudut kewangan, pembaziran dari sudut fizikal, teknikal tu sendirilah. Okey. Seterusnya, warga organisasi akan disusun dan diberikan tugas secara tepat dan sesuai dengan kepakaran, kecenderungan dan kemampuan dan potensi. Ini macam saya cakap tadilah, kalau contohnya kita merekrut ataupun mengambil pekerja-pekerja baru, kita dah tahu kat bahagian mana yang kurang. Contohnya bahagian multimedia. So kita ambil bahagian itu sahaja untuk kita rekrut. Tidaklah kita, orang cakap, kita ambil pukal je lah. Kita tak tahu pun apa dia punya kecenderungan, apa dia punya kemampuan dan juga kepakaran individu itu.
Seterusnya, membolehkan pihak pengurusan membuat garis panduan dan jadual kerja. Ini biasanya kalau kita tengok nanti, kalau kamu masuk dalam sebuah organisasi, contoh kamu bekerja dalam sebuah organisasi, memang kita ada jadual kerja ataupun manual kerja itu sendiri. So, dalam setiap jabatan itu ada manual kerja yang perlu dipatuhi. Dan menentukan tempoh pelaksanaan sesuatu projek, mengelakkan pembaziran tenaga, memudahkan penyelarasan, memudahkan penyampaian maklumat dan memudahkan pelaksanaan tanggungjawab. Ini antara kepentingan at-tanzim. Seterusnya, bagaimanakah proses tanzim ini dilaksanakan? Di sini kita nampak bagaimana proses penyusunan ini dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Dia bukan main caca parba je, dia mesti ada juga proses-proses dia lah. Yang pertama, kita harus menyeraikan kerja ataupun tugas. Kalau dalam sebuah organisasi, contoh dalam organisasi itu ada jabatan-jabatan kecil. Okey, jabatan sumber manusia, apa lagi? Jabatan keuangan, and then apa lagi? Jabatan multimedia. So di situ kita dah boleh susun apakah kerja-kerja ataupun tugas-tugas dalam setiap jabatan tersebut lah. Seterusnya, membahagikan tugas mengikut kesesuaian. Ini pun sesuai, ini pun kita kena tekankan sebab kita tidak mahu meletakkan seseorang yang tidak mahir dalam apa yang kita beri. Dan ia juga akan membawa kemudaratan kepada pekerja ataupun sumber manusia itu. Akan menyebabkan mereka rasa fed up, akan menyebabkan mereka rasa tertekan, stres apabila dalam kerja kerana apa yang tugas diberi kepada mereka ini tidak sesuai dengan kemampuan dan kepakaran mereka. Okey, seterusnya mewujudkan unit atau jabatan. Macam saya cakap tadilah, kita ada beberapa jabatan, beberapa unit. Okey, dan mewujudkan penyelarasan. Okey, bagi syarikat yang besar atau pengurusan yang kompleks, mekanisme penyelarasan diwujudkan seperti hierarki pengurusan, ada jangkauan kawalan, ada jawatan kuasa, ada komunikasi antara jabatan dan juga struktur organisasi. Okey, itu antara bagaimana proses at-tanzim berlaku. Okey, kita lihat dalam proses at-tanzim ini, kita boleh lihat apakah autoriti dan tanggungjawab itulah. Autoriti ni tanggungjawab lah maksudnya. Okey, bagi memastikan proses penyusunan berjalan lancar, autoriti dan tanggungjawab perlu berjalan serentak. Okey, autoriti ni apa dimaksudkan apa? Autoriti adalah hak atau kebenaran seseorang pengurus mengambil keputusan, memberi arahan, menurunkan kuasa kepada staf bawahan atau bertindak dalam memastikan matlamat organisasi dapat dicapai. So, contohnya dalam organisasi itu siapa yang paling berautoriti? Contohnya lah kita ambil, kita ada ketua jabatan bahagian teknikal. Ataupun ketua jabatan sumber manusia. So, ketua jabatan sumber manusia itulah orang yang berautoriti. Dan autoriti ini perlu selaras dengan tanggungjawab itu, kena berjalan bersama. Dia tahu, bukan sekadar dia mengarah anak buah dia ataupun pekerja dia, tapi dia tidak melakukan apa yang perlu ia laksanakan. Dan seterusnya, wajar ada keseimbangan antara tanggungjawab yang diberikan dan autoriti yang diserahkan. Okey, apakah manfaat pengagihan autoriti ini? Yang pertama adalah penjimatan masa ataupun kita boleh lebih fokus. Yang kedua, berlakunya peningkatan kreativiti dan produktiviti ataupun idea baru. Yang seterusnya adalah pengurusan strategik lah. Kita tahu ada kepakaran-pakaran khas yang kita dah letakkan. Dia memang berkepakaran dalam menguruskan sumber manusia. So, mudah untuk dia menjalankan dan dia tahu dah apa yang perlu ia rancang di dalam sumber manusia tersebut. Okey. Ini adalah prinsip asas pengorganisasian. Yang pertama sekali, ini masih at-tanzim. Yang pertama sekali mesti ada pengkhususan kerja ataupun mesti ada bidang tugas. Yang kedua, perlu proses skala dan kefungsian. Maksudnya ada autoriti ataupun ketua di dalam sebuah organisasi tersebut, dan dia perlu ada aliran dan inilah seperti ketua tadilah. Okey, aliran ni maksudnya aliran kerja itulah, fungsi-fungsi dia tu apa, kita kena tahu. Seterusnya ada jangkauan pengurusan, kita tahu bilangan staf berapa, bagaimana kita nak kawal, bagaimana kita nak selia, dan kita ada struktur situ. Struktur ni berpandukan kepada apa? Kita ada unit-unit kecil, kita ada jabatan-jabatan, kita ada bahagian. Contohnya macam dekat Malaysia kita ada kementerian-kementerian kita dalam government kita itulah. Okey. Okey, kita lihat pula aplikasi pada zaman Rasulullah pengorganisasian etni atau penyusunan lah, yang mana kita lihat di dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah membahagikan tugas-tugas ni kepada para sahabat.
Kan bukan mudah ya pada zaman Nabi dulu, Nabi nak berhijrah ni sampai tahap Nabi nak kena bunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu kan. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi buat pembagian tugas antara para sahabat. Yang mana di situ kalau kita tengok Saidina Abu Bakar As-Siddiq dia menjadi peneman Nabi ketika Nabi hendak berhijrah ke Madinah itu. And then Saidina Ali pula tidur di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia diberi tanggungjawab sebagai orang yang menyamar sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey. Dan Amir bin Fuhairah ni dia menghilangkan jejak-jejak Nabi itu, dan seterusnya Abdullah bin Uraiqat menjadi penunjuk jalan kepada Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq ketika mana mereka berhijrah lah. Dan kalau kita lihat ya, masya-Allah subhanallah, betapa Nabi ini seorang yang sangat strategik lah kalau kita lihat dan kebijaksanaan baginda itu tidak boleh kita tidakkan lagi lah, okey. Dan seterusnya Nabi juga membuat dua kategori pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat dan juga wilayah lah, yang mana pentadbiran pusat ni ada 7 berjabatan dan pentadbiran wilayah ni yang mana diwujudkan jawatan wali iaitu gubernur, hakim, kadi dan juga amil pemungut zakat. Ini antara aplikasi yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika pada elemen pengorganisasian ataupun at-tanzim. Okey, ini pula aplikasi zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Okey, kalau zaman Khulafa' Ar-Rashidin ni kita boleh nampaklah apa yang mereka laksanakan supaya satu kepimpinan lah. Kan kalau kita tengok kan di situ satu kepimpinan itu berjalan dengan baik. Yang pertama kalau kita tengok meneruskan konsep syura dalam pentadbiran, menubuhkan dewan ataupun jabatan, adanya ketenteraan dibagikan kepada dua jenis lah, tentera tetap dan tentera sukarela, tertubuhnya armada laut. Okey, para pegawai di setiap peringkat diberikan autoriti terhadap unit, institusi, jabatan, wilayah lah. Ini semua adalah untuk menjaga kemaslahatan umat Islam, okey. Okey, aplikasi semasa pula kalau kita lihat pengorganisasian ini hari ini melibatkan bidang pelantikan, contohnya latihan, kenaikan pangkat dan persaraan. Ini antara bidang khusus digunakan dalam penyusunan ataupun pengorganisasian ini. Tanzim lah, bidang pelantikan, latihan, kenaikan pangkat dan juga persaraan. Okey, ada beberapa contoh di sini diberikan. Antara contohnya dalam proses pelantikan jawatan yang mana kita mempunyai aliran lah. Aliran ni susur atur lah, aturan dalam kita mau mengambil seorang pekerja itu ataupun memelantik seseorang itu masuk ke dalam sesebuah organisasi. Okey, yang melihat di sini apa antaranya, dia melihat kelayakan, kemahiran, kecakapan dan pengalaman seseorang itu. Nanti kalau kamu masuk kerja, one day habis dah belajar ni kan, dia akan adakan satu kriteria kalau kamu masuk kerja tu kan. Okey, saya nak umur 18 hingga begini, berkelayakan degree, diploma ataupun degree dalam bidang tertentu. Okey, lepas tu mempunyai pengalaman bekerja selama 2 ataupun 3 tahun. Itu semua adalah strategi-strategi penyusunan lah dalam memastikan pelantikan jawatan itu berjalan dengan lancar, di samping kita tidak membuangkan sumber-sumber yang membazirkan sumber-sumber yang lain lah. Okey, ini contohnya antara alirannya adalah seperti temuduga. Kita temuduga dulu lah kan. Penerangan tugas dan dah kita temuduga, dah kita dapat kerja tersebut, kita akan diberikan penerangan tugas ataupun kita punya manual kerja kita lah, dan apa batas kuasa kita ataupun apakah batas kita punya jawatan itu sendiri, dan kita ada tempoh percubaan. Kalau kita lihat dalam government biasanya tempoh percubaan ni adalah 3 tahun lah. Okey, dan selepas itu baru ada pengesahan jawatan. Okey, ini antara contoh-contoh penyusunan di dalam sesebuah organisasi. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada al-qiyadah. Kan al-qiyadah ini apa dimaksudkan? Al-qiyadah ini maksudnya kepimpinan. Kepimpinan Okey, kita lihat dalam surah An-Nisa sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman,
Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ulil amri di sini ni pemimpin lah yang paling dekat lah orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah ataupun berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Okey, di sini di dalam surah An-Nisa ini, dia menyebutkan kita perlu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri ataupun pemimpin kita. Taat yang bagaimana nanti kita akan tengoklah. Okey, definisi kepimpinan. Saya rasa saya tidak perlu dalam sangat lah kan, sebab orang pun tahu siapa tu pemimpin, apa tu maksud pemimpin. Tapi di sini saya dah sebutlah, pemimpin ini dia berfungsi sebagai seseorang yang mendorong, memujuk dan mampu mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah mencapai objektif tertentu, yang mana ia melibatkan aktiviti merangsang pekerja bawahan agar berperanan mengikut garis panduan yang telah diberikan supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Dan kepimpinan ini juga dimaksudkan sebagai seni ataupun proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. Secara orang cakap ringkasnya, pemimpin ini kita boleh tahu adalah apabila kita lihat dia, okey, dalam sebuah organisasi tu kalau kita lihat dia boleh memberikan kita dorongan, kita boleh bagi semangat and then boleh bagi kita tunjuk ajar supaya kita tahu apa yang perlu kita laksanakan dalam sesebuah organisasi tersebut. Okey, ini antara rumusannya. Okey, dia melibatkan pihak lain. Kepimpinan ni bukan dia seorang je tau. Dia melibatkan dua hala, antara pihak lain iaitu pekerja bawahan yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Dia tidak boleh sendiri menjalankan kerja. Dan pemimpin ini perlu ada orang bawahan dia ataupun pekerja lah kita cakap untuk membantu dia dan menyokong dia supaya matlamat ataupun objektif dalam sebuah organisasi itu terlaksana lah. Okey, seterusnya pendekatan top down iaitu para pemimpin mempunyai otoriti untuk memberi arahan kepada pekerja bawahan tetapi tidak sebaliknya. Keberkesanan pelaksanaan kerja oleh pihak bawahan menunjukkan pengaruh kepimpinan. Ini juga antara rumusan ataupun perbincangan berkaitan tentang kepimpinan itu sendiri. Dan sebenarnya memang betul pemimpin ini dia menjadi role model lah kepada orang yang dipimpin. Okey, kadang kita boleh lihat kalau bapa borek anak rentek lah, macam tu kan. Macam tu jugalah dalam kepimpinan. Kalau jenis kepimpinan tu dia memang berdedikasi, so pekerjanya pun akan berdedikasi lah. Okey. Okey, kenapa pentingnya pemimpin ini adalah yang pertama mendorong kepada kebaikan dan mencegah kepada kerosakan, menentukan arah dan matlamat organisasi, dapat mampu untuk mencipta satu wawasan yang mana yang boleh dicapai oleh organisasi, dapat memberikan ilham lah kepada orang bawahan sebab pekerja-pekerja ni kita tahu dia pelaksana. Kita ni kalau kepimpinan ini yang bahagian atas ni dia berfikir untuk ni dan distribute dia punya idea-idea tu kepada pekerja-pekerja dia lah. Memberikan dorongan dan memupuk semangat kepada pekerja, menyediakan pemimpin pelapis dalam organisasinya melalui proses menurunkan kuasa. Ini antara kepentingan pemimpin. Okey, saya tidak tekankan lebih banyak lah sebab daripada slide ini pun apabila kamu baca, kamu memang faham sebenarnya. Kamu boleh elaborate lagi dengan lebih luas lagi lah. Okey, apakah sifat-sifat pemimpin? Ini sebenarnya kita memang lama dah kita memang belajar. Daripada dulu lagi kan dalam Al-Quran pun kalau kita tadabbur dan kita lihat sebenarnya memang penuh menceritakan tentang apakah sifat-sifat pemimpin yang perlu ada di dalam diri seseorang. Okey, yang pertama mesti ada sifat ikhlas, jujur, dedikasi, bertanggungjawab, memiliki kemahiran konsepsi, memiliki kemahiran komunikasi, memiliki kemahiran teknikal. Ini semua yang perlu ada dalam sifat pemimpin.
Okey, bagaimanakah proses pelantikan pemimpin? Ini pun antara salah satu jugalah. Untuk kita mengambil seorang ketua atau pemimpin, bukanlah dia mencalonkan diri dia sendiri untuk naik ataupun ada sistem lobby, ada sistem kroni yang jadikan dia pemimpin. Tidak. Tapi dalam Islam, bertepatan dengan pengurusan Islam ini, apa yang kita amalkan adalah kita mengamalkan syura yang mana dipilih secara legitimasi lah, secara legal dan secara ada pemilihan-pemilihan yang khusus untuk pemimpin ini dan kita memilih mereka yang berkelayakan. Yang mana kelayakan di sini kita lihat dia berkaitan tentang al-quwah dan al-amin. Al-quwah al-amin ini apa? Al-quwah al-amin ini adalah kekuatan dan juga amanah. Seperti pada slide yang perbincangan topik yang ke-8 kalau tak silap, saya dah sentuh dah berkaitan tentang al-quwah dan al-amin inilah. Dan kita tahu al-quwah ini bukanlah kuat semata-mata. Kuat di sini adalah dia mempunyai kemahiran, dia berkelayakan, dia mampu untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Dan perlu diseiringi dengan al-amin, amanah. Bila dia dah tahu, dia dah ada kemahiran, dia dah boleh buat kerja dengan baik, dan dia kena bersifat amanah. Jika tidak ada antara salah satu ini, maka organisasi ini akan pincang lah. Dia akan banyaklah penyelewengan-penyelewengan yang akan berlaku. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, proses pelantikan pemimpin ini perlu dipersetujui oleh semua ahli organisasi. Okey, kalau kita lihat bagaimana aplikasi semasalah konsep kepimpinan barat ini sebagai contoh saja. Kalau kita lihat dia ada 3 di situ, demokrasi, autokrasi dan juga laissez-faire lah. Okey, kalau demokrasi ni kita tahu macam Malaysia sendiri mengamalkan sistem demokrasi, itulah yang mana sistem demokrasi ini keputusan yang telah ditetapkan adalah melalui suara majoriti, bukanlah suara individu. Dan dalam sistem demokrasi ini, pemimpin berfungsi sebagai pengurus dan ahli di bawahnya bebas untuk memberikan pandangan dan kritikan. Dan ini membolehkan pemimpin menyelami kehendak orang bawahan melalui wakil-wakil yang dilantik. Contohnya yang paling terdekat adalah government kita sendiri di Malaysia lah, yang mana kita mengamalkan sistem demokrasi itu sendiri. Yang mana kita ada ketua kita dan di bawah tu ada pekerja-pekerja dia, dan kalau orang cakap ahli-ahli ataupun wakil-wakil itu tidak bersetuju, dia boleh menyuarakan pandangan dia tanpa orang cakap ada sekatan lah. Tapi kita kena tengok balik lah kalau sekarang ni adakah begitu sistem demokrasi kita sekarang dilaksanakan. Seterusnya adalah autokrasi, iaitu pemimpin berkuasa mutlak. Keputusan hanya diputuskan oleh pemimpin, pekerja bawahan hanya menerima arahan sahaja. Okey. Dan seterusnya adalah laissez-faire. Biasanya ini digunakan dalam sistem perniagaan yang mana pemimpin itu adalah macam boneka ataupun patung di hadapan sahaja tanpa apa-apa fungsi lah. Kita boleh letak siapa aja. Okey. Tanpa berfungsi, yang mana di sini orang bawahan yang akan menentukan segala-galanya dan pemimpin hanya sebagai penghubung maklumat sahaja. Ini antara konsep kepimpinan barat ataupun aplikasi semasa yang kita gunakan, iaitu demokrasi, autokrasi dan juga laissez-faire. Okey, yang terakhir sekali kita boleh tengok adalah berkaitan tentang al-wiqayah. Al-wiqayah ini kita lihat al-wiqayah ini adalah pengawasan lah. Okey, kalau kita lihat dulu pengenalan. Apakah dimaksudkan dengan al-wiqayah ini? Ia adalah satu proses untuk menentukan ataupun menjamin kegiatan organisasi terarah kepada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Pengawalan mendedahkan kelemahan dan kesilapan bahagian-bahagian dalam pengurusan dan segera diperbetulkan, dilaksanakan sebagai satu bentuk pencegahan lah, atau digunakan apabila berlaku kesilapan ataupun kesalahan. Itulah pentingnya adanya pengawalan. Okey, ini pun kita nampak apakah kepentingan al-wiqayah itu sendiri. Kepentingan al-wiqayah ini kalau kita lihat di situ ada 4 Pertama, memastikan pengurusan organisasi berjalan selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan, menguatkuasakan undang-undang, polisi, organisasi bagi mengemas kini, memastikan keutuhan organisasi. Yang ketiga, memastikan pengurusan berjalan mengikut jadual. Okey, kerana kita tahu sesebuah organisasi itu yang melibatkan pelbagai pihak lah, peringkat dan unit, dan mengenal pasti tanda-tanda awal perkara yang boleh menghalang kepada
pencapaian matlamat supaya boleh diperbaiki sama ada dari segi sumber manusia ataupun peralatan. Macam al-wiqayah nanti kita tengoklah, dia lebih dekat kepada kalau ke organisasi tu adanya audit kan. Itu antara juga proses-proses al-wiqayah lah yang boleh kita nampak. Okey, macam mana? Okey, ni proses sumber manusia dan kebendaan yang mana menetapkan piawaian yang hendak dicapai. Ini untuk proses sumber manusia di dalam sebuah organisasi lah. Bagaimana sistem al-wiqayah itu berperanan. Dia perlu menetapkan piawaian yang hendak dicapai, perlu mengukur prestasi, perlu mengenal pasti masalah ataupun penyelewengan, seterus itu mengambil tindakan dan perlu melakukan pembentulan. Ini semua nanti kita akan tengok di dalam audit lah biasanya. Okey, ini antara orang cakap tingkat pengawasan ataupun al-wiqayah yang perlu ada di dalam sistem organisasi ataupun semualah kehidupan kita. Pertama, diri sendiri, kita mesti ada sistem pengawasan disebut ar-raqabat al-zatiyah. Maksudnya kita menjagalah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh mendekatkan kita dengan perkara-perkara maksiat, dosa itu semualah. Dan pengawasan ilahi, pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga pengawasan daripada masyarakat ataupun kaki tangan, ar-raqabat al-mujtama'. Ini pengawasan daripada pihak atasan iaitu ar-raqabat al-sultah ar-rasmiyah. Ini biasanya kalau kita di Malaysia ataupun dalam kerajaan kita, kita memang ada orang-orang yang ni lah macam SPRM kan, benda-benda pengawasan lah macam itulah. Okey, untuk aplikasi generasi terdahulu mereka menggunakan pengamalan konsep hisbah lah, yang mana dalam pengurusan politik dan kenegaraan, seterusnya diaplikasikan dalam bidang perniagaan, perdagangan, pemerintahan dan pentadbiran dan sosial. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan hisbah ini? Kita lihat dulu, hisbah ini bermula daripada asal perkataan hasabah yang bermaksud menghitung, mengira, menimbang dan menilai. Okey, itu antara maksud sistem hisbah itulah. Dan institusi yang melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar, itu antara salah satu agensi hisbah ini adalah institusi yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang mana kalau kita lihat jabatan hisbah ini secara rasminya ditubuhkan oleh Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Antara fungsi-fungsi hisbah ini yang pertama, memastikan hak Allah terlaksana, maksudnya masyarakatnya solat, zakat, puasa dan perniagaan dengan baik, memastikan hak sesama manusia terjamin dari sudut kejiranan, memastikan hak awam dan kebajikan masyarakat diutamakan, contohnya kemudahan untuk para musafir, kemudahan asasi, pasar-pasar, perkhidmatan guru, doktor, kualiti jabatan kerajaan. Ini antara aplikasi hisbah lah yang digunakan. Maksudnya hisbah ini aplikasi pengawalan lah dalam pada zaman para sahabat Nabi dahululah. Okey. Okey, ini aplikasinya. Pengawasan dilakukan melalui dua bahagian dalaman, iaitu bahagian sumber manusia, dia ada biro tata tertib, dia ada pengurusan atasan dan juga audit dalaman. Okey, ini yang kita aplikasikan sekarang. Okey, dan luaran dia ada pihak lain, dia ada audit luaran juga ataupun audit pusat macam kita nampak. Kenapa adanya SIRIM? SIRIM ini dia akan nampak ataupun MQA lah kalau kamu selalu dengar. Okey, diorang ini sebagai pengawalan lah, pengawal untuk melihat bagaimanakah sistem organisasi itu berjalan dengan baik. Adanya audit lah. Kalau dalam sistem kerja kita ni, kalau kita dah dengar audit, kita dah rasa macam alamak cuak, takut ada banyak kesalahan. Tapi itu antara salah satu sistem pengawalan yang baik yang perlu dilakukan dalam sesebuah organisasi bagi mengetahui apakah kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Okey? Dan kalau dalam pengawalan ini juga kita perlu ada piawaian. Piawaian daripada segi mana? Segi kualiti, kuantiti, masa dan kos yang perlu ditetapkan secara terperinci. Okey, dan juga kaedah pengukuran yang khusus lah perlu ada. Kaedah pengukuran yang khusus yang mana organisasi mudah ataupun perlu ada pengamatan dan perlu adanya laporan dan juga statistik. Okey, dan perbandingan antara pencapaian dan piawaian ataupun sasaran ni sebagai contohnya prestasi menurun akibat kurang latihan. Ini antara contohnya. Kalau contohnya dalam sebuah organisasi itu kita nak lihat pekerja kita kan, adakah dia telah sampai piawaian dia. Contohnya dia tak sampai lagi ni. Sebab apa? Sebab prestasinya menurun akibat dia kurang untuk melaksanakan latihan-latihan yang telah ditetapkan. Contohnya macam UiTM, dia tetapkan 74 jam ataupun 73 jam setahun. Contoh
untuk latihan bekerja. Kalau kurang daripada itu, kita boleh tahulah dia tidak sampai orang cakap piawaian yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Pengawasan ini dilakukan pada setiap peringkat, iaitu ketika perancangan berlaku, pelaksanaan dan setelah selesai. Bukan orang cakap dah habis je, nanti habis baru kita buat pengawalan. Tidak. Bermula daripada perancangan tu pun kita dah mula membuat pengawasan ataupun pengawalan di situ ya. Okey, ini asas-asas sistem pengawalan dalam Islam. Perlunya ada sistem sifat takwa, amanah, cekap dan bersih. Perlunya ada konsep ihsan. Lepas tu perlulah mempercayai kepada hari akhirat. Apabila kita percayai ada syurga dan neraka, adanya hari hisab, maka dalam organisasi itu takutlah untuk melaksanakan sesuatu perkara yang melanggar peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sistem pengawalan ini perlulah mengikuti fitrah manusia. Tidak bolehlah keluar daripada fitrah manusia itu. Dan paling penting, sistem pengawalan ini perlulah mencegah kemungkaran itu sendiri. Ini antara surah yang berkaitan tentang pengawalan. Okey, secara kesimpulannya yang kita dapat setiap aktiviti pengurusan yang ada dalam organisasi itu perlu dinilai, diselia, diawasi dan disemak agar sentiasa bertepatan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja diinginkan oleh organisasi, tapi yang paling penting matlamat kita itu adalah visi dan misi yang tinggi-tinggi kita adalah apa yang bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu kesilapan, kecuaian dan kelemahan itu perlu diminimumkan dalam organisasi demi mewujudkan sebuah masyarakat yang hidup secara aman dan memperoleh keberkatan dari Allah Subhanahu